Kewajipan untuk membayar cukai itu adalah salah satu tanggungjawab sebagai rakyat. Cukai merupakan salah satu daripada sumber perolehan utama kerajaan. Hasil perolehan cukai inilah yang dijadikan dana untuk melaksanakan pelbagai projek prasarana, pembangunan, perkhidmatan dan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat serta negara. Pada masa sama, membantu kerajaan merangka bajet negara berdasarkan jumlah cukai yang diperoleh sekaligus menyalurkan pelbagai subsidi atau insentif kepada golongan berpendapatan rendah. Cukai di mana-mana negara lazimnya dikenakan kepada individu dan syarikat yang layak sahaja. Bagaimanapun, masih ada pihak yang gagal untuk melunaskan tanggungjawab itu sehingga sanggup menggunakan pelbagai cara untuk melarikan diri dari membayar cukai. Apa yang paling mengejutkan, golongan yang lari dari membayar cukai ini tergolong daripada orang-orang kaya yang mempunyai perniagaan besar dan juga orang politik. Pada tahun 2021, dunia dikejutkan dengan berita bahawa 25 orang terkaya dunia membayar sedikit dan ada juga yang tidak langsung membayar cukai kepada kerajaan. Persoalannya, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa dan bagaimana orang kaya ini lari dari membayar cukai. Teruskan menonton. Cukai merupakan satu instrumen ekonomi yang amat penting bagi sesebuah negara memperolehi hasil atau pendapatan. Hasil daripada cukai ini digunakan kerajaan untuk mentadbir dan mengurus negara. Cukai yang dikutip ini dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah, tujuan membangunkan ekonomi, tujuan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi. Oleh itu, kita perlu faham yang hasil cukai yang diperoleh daripada rakyat melalui bayaran cukai kita kepada kerajaan akan dapat dimanfaatkan dan dinikmati semula oleh kita sebagai rakyat. Secara ringkasnya, cukai ialah kunci kepada pentadbiran negara yang berkesan dan kita tidak akan dapat lari daripadanya. Jenis-jenis cukai. Cukai boleh dikelaskan kepada beberapa jenis iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung merupakan cukai yang kita sebagai rakyat membayar terus atau langsung kepada pihak kerajaan. Contoh cukai langsung yang paling ketara adalah cukai pendapatan. Sekiranya individu itu layak dikenakan cukai pendapatan merupakan cukai yang dikenakan terhadap pendapatan yang diperolehi. Lebih banyak pendapatan yang diperoleh, lebih banyaklah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Manakala cukai tidak langsung pula merujuk kepada cukai yang tidak dibayar terus kepada kerajaan. Contohnya ialah apabila kita membayar cukai kepada entiti perniagaan dan entiti perniagaan ini kemudiannya akan membayar cukai tersebut kepada pihak kerajaan. Secara mudah, cukai tidak langsung termasuklah cukai perkhidmatan dan cukai jualan. Negara bebas cukai. Memang wujud negara yang tidak mengenakan cukai terhadap rakyatnya, namun pasti ada sebab-sebab tertentu kenapa negara tersebut mampu bertindak demikian. Ini adalah antara negara yang rakyatnya tidak dikenakan cukai pendapatan dan kenapa mereka mampu melakukan perkara tersebut. Brunei. Negara paling dekat dengan kita ini terkenal sebagai antara negara yang paling kaya di dunia. Brunei adalah antara beberapa negara di dunia yang tidak mengenakan cukai pendapatan serta cukai penggunaan kepada rakyatnya. Gaji yang mereka terima bersih tanpa potongan dan nilai barangan yang mereka beli juga bersih tanpa sebarang penambahan. Namun, kerajaan Brunei bukanlah bebas cukai sepenuhnya. Mereka tetap mengenakan cukai melalui cukai jalan, duti import dan ekspor serta pembayaran duti stamp untuk sesuatu transaksi yang dilakukan. Kuwait. Kuwait juga mengambil pendekatan serupa dengan Brunei, tidak mencukaikan pendapatan rakyat mereka. Ekonominya banyak dibantu oleh nilai mata wang mereka yang menjadi mata wang paling mahal di dunia dan ini sedikit sebanyak membantu meningkatkan kuasa membeli rakyat mereka tanpa rakyat dikenakan cukai. Semua perbelanjaan kerajaan Kuwait ditanggung sepenuhnya oleh hasil jualan minyak dan cukai korporat yang dikenakan buat masa sekarang ini. Cayman Island juga dikenali sebagai syurga bebas cukai di dunia. Cayman Island bukan sahaja tidak mengenakan cukai kepada pendapatan individu, malahan cukai perniagaan juga tidak dikenakan sebagai bentuk cukai. Atas sebab itulah banyak syarikat gergasi dunia menjadikan Cayman Island sebagai pilihan mereka untuk menyimpan hasil pendapatan mereka. Bagaimanapun, kos sara hidup di negara itu sangat tinggi. Ekoran 90% barangan perlu diimport masuk. Bagi menampung kos pengurusan kerajaan, majoriti pendapatan kerajaan Cayman Island datangnya daripada industri pelancongan serta yuran yang dikenakan kepada syarikat-syarikat yang ingin menyimpan wang mereka di pulau tersebut. Arab Saudi. Arab Saudi hanya mula memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan sejak 1 Januari 2018 pada kadar 5% dalam membantu mengelakkan kebergantungan negara mereka ketika harga minyak menurun. Ekonomi Arab Saudi sebelum ini hampir 90% bergantung kepada minyak.
Apabila harga minyak mula menurun dan tidak menentu, Kerajaan Arab Saudi merasakan tindakan memperkenalkan GST adalah perlu. Jadi, sebelum itu, Arab Saudi merupakan antara negara yang tidak mengenakan cukai terhadap rakyatnya. Orang kaya lari dari membayar cukai. Pada Jun 2021, dunia digemparkan dengan berita para jutawan Amerika Syarikat lari daripada membayar cukai. Menurut satu laporan yang dikeluarkan, 25 orang terkaya di dunia membayar sedikit atau tiada cukai pendapatan persekutuan, termasuk Jeff Bezos, Elon Musk dan Warren Buffett. Laporan itu mendakwa Bezos dari Amazon tidak membayar cukai pada 2007 dan 2011, manakala Elon Musk dari Tesla pula tidak membayar apa-apa cukai pada tahun 2018. 25 rakyat Amerika terkaya didakwa membayar cukai yang lebih rendah, iaitu pada kadar purata 15.8% daripada pendapatan kasar yang diselaraskan, yang mana berbeza berbanding kebanyakan pekerja biasa di Amerika Syarikat. Menggunakan data yang dikumpul oleh majalah Forbes, laporan itu berkata kekayaan 25 rakyat Amerika terkaya secara kolektif melonjak sebanyak 401 bilion US dollar dari 2014 hingga 2018, tetapi mereka hanya membayar cukai pendapatan sebanyak 13.6 juta US dollar selama bertahun-tahun. Sebenarnya, perkara ini bukan sahaja berlaku di Amerika Syarikat sahaja, tetapi banyak negara lain juga menghadapi masalah yang sama. Jadi persoalannya, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Perbezaan pendapatan. Sebilangan besar rakyat Amerika yang bekerja mendapat pendapatan mereka daripada gaji setiap jam atau gaji tetap. Dalam kedua-dua kes, adalah lazim untuk cukai pendapatan ditolak secara automatik. Tetapi orang yang mempunyai kekayaan dan aset yang tinggi, mereka sering mengumpul sebahagian besar pendapatan mereka daripada aset seperti pegangan saham, hartanah atau pelaburan lain. Apabila aset tersebut meningkat dalam nilai, iaitu pasaran saham meningkat, kepingan dalam koleksi seni mereka menjadi lebih mahal, pasaran hartanah beralih memihak kepada mereka, maka jumlah kekayaan mereka juga meningkat. Menurut undang-undang, pendapatan itu hanya tertakluk kepada cukai jika mereka benar-benar menjual aset yang menjana pendapatan itu. Jadi, tidak seperti orang biasa yang menerima gaji bulanan, orang yang mempunyai nilai bersih yang sangat tinggi boleh memilih untuk membayar cukai ke atas pertumbuhan kekayaan mereka. Kekayaan melalui pinjaman. Persoalan seterusnya, bagaimanakah aset-aset yang ada berubah menjadi wang yang boleh dibelanjakan? Jawapannya ialah orang kaya sering bergantung kepada pinjaman. Bagi kebanyakan golongan kaya ini, daripada menjual saham atau hartanah yang seterusnya akan menyebabkan mereka dikenakan cukai, mereka memilih untuk meminjam wang dan menggunakannya untuk membiayai gaya hidup mereka. Hal ini kerana pihak bank lebih berminat untuk menawarkan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada orang-orang kaya ini, selain mereka juga mendapat kelebihan daripada kadar faedah yang sangat rendah. Orang kaya mengupah pelobi dan peguam. Orang-orang kaya ini juga sering menggunakan kekayaan mereka untuk mengupah para profesional untuk menderma kepada pengumbal undang-undang dan melabur dalam dasar yang ditumpukan untuk mengekalkan cukai mereka rendah dan kekayaan mereka berkembang tanpa syarat. Para pelobi cukai ini bekerja bagi pihak jutawan Amerika Syarikat untuk memudahkan dan mengekalkan akses langsung di Capitol Hill. Selain itu, golongan kaya ini juga sering menggaji peguam yang mahir dalam kod cukai dan boleh melakukan kerja mencari kelemahan semasa proses pemfailan cukai untuk menyelamatkan wang pelanggan mereka secara sah sebanyak mungkin. Kesimpulannya, orang-orang kaya ini lazimnya menggunakan kekayaan yang mereka miliki untuk mengelak daripada membayar cukai. Juga tidak dapat dinafikan banyak undang-undang negara yang melindungi hak golongan ini. Di Malaysia juga, kes jutawan melarikan diri dan akhirnya dikenakan denda sering menjadi tajuk utama dalam akhbar-akhbar tempatan. Jika di Amerika Syarikat sendiri terdapat kes yang sama, boleh dikatakan masalah orang kaya lari daripada membayar cukai ini adalah masalah yang dihadapi bagi banyak kerajaan di seluruh dunia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.